data ekspor kita lah for a long run. Daripada dulu sampai lah ni, saya ingat antara yang kita agak besar ekspor kita ialah orang kata produk elektrik elektronik. Itu kalau kita ambil dari segi produk, dan ini bukan benda yang boleh kekal, sebab semua negara dia menjadi semakin kompetitif. Dia ada kaitan dengan pendidikan. Saya kena sebut kat sini sebab negara kita ni, kita invest a lot di mana dari segi tahap literasi negara kita ni antara yang tertinggi di dunia. Maksud dia kita memang daripada dulu kita nak akses kepada pendidikan ni diperluaskan. Maksud dia peluang untuk sama belajar, peluang untuk dapat ilmu ni tinggi. USP kita yang lain kalau di negara Malaysia ni, antara yang mungkin orang tak apa sebut ataupun nampak, misalnya Islamic Finance, kewangan Islam. Kewangan Islam ni kita ni antara yang terbaik di dunia, tapi mungkin sebab nama dia kewangan Islam jadi orang nampak dia terhad kepada orang Islam saja, Muslim saja, walaupun sebenarnya kita kata tujuan lebih besar ekonomi dan kewangan itu sendiri ialah banyaklah untuk membahas kemiskinan, untuk merancangkan pertumbuhan. Jadi kita masih lagi, walaupun bidang ni kita agak ke depan, kita masih lagi tak dapat nak menjadi model bagaimana kita memberi satu penyelesaian unik yang baru kepada dunia. Jadi perkara-perkara lain adalah sawit dan sebagainya, walaupun kita ni bukanlah kita kata lebih besar daripada pengeluaran Indonesia, tapi apa yang kita baru-baru ni disebut juga dalam media oleh menteri, kita hari ni Eropah dah boleh terima balik kita punya sawit. Tapi saya tak pasti sama ada benda ni sustainable ataupun tidak, sebab perubahan dasar di negara mereka pun berubah. Sebab macam hari ni mungkin sebab perang Rusia Ukraine, jadi bekalan minyak kat sana tu terjejah, jadi mereka rasa mereka perlu untuk buka balik untuk ambil minyak sawit. Tapi kita sendiri jangan merasa selesa dengan apa yang kita dah ada lah. Dan saya harap kita boleh melihat, kalau dalam bisnes dia panggil ada satu indeks, ease of doing business. Kita kena tengok sebenarnya kenapa indeks ni wujud. Ease of doing business ni adalah untuk melihat apakah halangan-halangan kepada perniagaan. Jadi kita kena ada juga, mungkin kita secara uniknya kita boleh bangunkan indeks ease of innovation, ease of doing innovation lah. Jadi kita kena tengok apakah yang menjadi halangan kepada inovasi berkembang di Malaysia. Sebab kalau kita tengok di negara kita ni, selalu orang cakap lah, tengok atas kertas negara kita ni kira hebat lah, ada bab perancangan, tapi selalunya dia jadi separuh jalan. Kalau dapat separuh tu kira hebat lah kan. Tapi dia kira okey, dulu kita rancang nak keluarkan besi sendiri buat pewajar. Vision tu ada, tapi bila lingkup tak ada, habis dekat tu lah. Jadi orang yang sempat menikmati kekayaan ketika industri tu cuba diwujudkan, dia kaya lah. Tapi negara akhirnya tak dapat apa bila dia tutup. Ini selalu saya sebut lah, tapi mungkin setengah orang dia tak setuju. Sebab setengah orang yang idealistik, dia akan kata kita jangan melatih orang menjadi pekerja. Sebenarnya pekerjaan adalah sebahagian daripada tujuan pendidikan yang luas lah. Kita tak boleh macam kita kata orang yang ideal yang kata jangan latih pelajar kita menjadi pekerja. Nanti bila pelajar ni dah keluar universiti tak ada kerja, adakah mereka nak ambil tanggungjawab? Yalah, pelajar ni ada keluarga, dia pun nak bina kehidupan dia. Jadi dia kena ada keseimbangan. Jadi apa yang saya nampak ialah kita ni buka banyak universiti, ambil lebih ramai pelajar. Memang bagus lah kita nak orang kita ni ada kurang-kurangnya kita kata kecerdikan asas lah. Tapi hari ni kita tengok banyak dah orang mula bercakap. Lah ni dah tengah trending lah, kalau siapa tengok Twitter, trending dulu belajar SPM berapa, universiti grade berapa apa kan. Tapi lah pekerjaan lah apa dia. Jadi ramai orang yang bercakap tentang kita kata mismatch lah, kita pekerjaan dan juga kata kelayakan seseorang. Jadi ini kita tengok, kita kena tanya balik kenapa ini berlaku. Bagi saya dia berpunca daripada kita kata pengembangan ataupun perkembangan industri itu tidak selaju kita keluarkan graduan. Jadi kita keluar ramai graduan tapi pekerjaan tidak ada. Sebenarnya yang paling bagus ialah kalau tadi pelajar dalam bidang sains komputer, dia boleh kembangkan industri. Maksudnya dia boleh buka startup baru dengan knowledge dia yang pengetahuan yang dia kumpul. Tapi dekat situ pula apakah peranan kerajaan? Kenapa kita kata startup ni tak boleh berkembang ataupun muncul ni, saatnya mati ataupun berhijrah ke tempat lain. Jadi ini ada kaitan dengan bagaimana persekitaran perniagaan dan ekonomi di negara kita. Dia termasuklah tadi bab cukai, bab persaingan. Kalau projek-projek asyik duk dapat dengan orang yang sama, tidak ada peluang untuk kita kata pemain-pemain baru. Jadi memang kita tidak ada satu persekitaran yang menggalakkan pengembangan industri inilah.